Okey, yang berikutnya adalah kelas makanan haram. Okey. Menurut Kamus Dewan, haram bermaksud hukum tegahan dalam Islam yang dijanjikan pahala bagi orang yang mematuhinya dan berdosa bagi orang yang mengingkarinya. Maksudnya yang patuh kepada apa yang Allah larang lah. Tak buat apa yang Allah larang, dapat pahala lah. Tapi kalau buat benda yang Allah larang, benda yang haram, maka berdosa. Jadi dalam bahasa Inggeris, perkataan haram diterjemahkan sebagai prohibited, forbidden, unlawful, interdicted dan unpermitted. Okey, itu semua adalah perkara-perkara yang dilarang. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syarak daripada melakukannya dengan larangan yang pasti, yang tetap. Okey, sesiapa yang mengingkarinya akan menyebabkan siksaan Allah di akhirat kelak dan boleh mengakibatkan individu yang mengingkari larangan Allah ini menerima siksaan yang ditetapkan oleh syariat semasa kat dunia lagi. Okay. Jadi kategori haram ada dua, haram li zatihi dan juga haram li ghairihi. Haram li zatihi adalah perkara yang diharamkan pada zatnya. Okay. Sebab apa diharamkan pada zatnya lagi? Sebab ia ada kemudaratan, ada kerosakan yang tidak dapat terpisah daripadanya. Seperti mencuri, makan bangkai, makan darah, makan babi. Jadi benda tu memang haram pada zatnya lagi. Takkanlah nak makan bangkai. Okay? Mana boleh makan darah babi sebab ia ada kemudaratan yang dah tak boleh dipisahkan daripada benda tu. Okay? Mencuri pun haram. Apa kemudaratannya? Ambil hak orang lain. Okay? Menimbulkan persengketaan dan sebagainya. Dia adalah haram pada zatnya lagi. Tetapi perkara yang haram li ghairihi, iaitu setiap perkara ataupun perbuatan yang haram bukan disebabkan kepada zatnya sendiri, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor luaran yang telah bercampur dengan zat tersebut. Okay. Pada asalnya perbuatan itu dibenarkan oleh syarak. Okay. Tetapi ia menjadi haram sebab ada benda-benda yang boleh memudaratkan. Okay. Antara perkara yang dikategorikan sebagai haram li ghairihi ini contohnya memperolehi sesuatu yang pada asalnya halal tapi diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syarak. Contoh, beli barang guna duit hasil judi. Pembelian itu, transaksi itu sah, harus jual beli. Tetapi guna duit hasil judi. Jadi benda yang kita beli tu pun jadi haram lah. Okay, bekerja di kilang arak ataupun bekerja di kedai judi dan sebagainya. Maka ianya menjadi haram disebabkan oleh perkara lain. Okay, memakan harta anak yatim tanpa izin. Kalau dengan izin tak ada masalah. Bila makan dengan tanpa izin, maka ia menjadi haram. Makanan yang telah bercampur dengan najis. Pada asalnya, makanan ataupun minuman ni boleh diminum. Tapi ada cicak yang berok ke. Okay, ia dah jadi tak boleh nak minum lah sebab ia dah bercampur dengan najis. Okay, jadi untuk tugasan ni, untuk pertanyaan kepada kamu, apa haiwan yang haram dimakan? Boleh senaraikan lah. Okay, penyebab sesuatu benda menjadi haram, pertama ketentuan nas Al-Quran itu sendiri, hadis itu sendiri. Dah memang jelas dalam Al-Quran dan hadis diharamkan sesuatu makanan tersebut. Contohnya, diharamkan darah, bangkai, binatang yang tidak disembelih mengikut syarak. Yang kedua, diharamkan sebab sifatnya yang kotor dan jijik. Okay, benda tu sendiri najis. Contohnya darah babi dan bangkai anjing. Okay, benda yang suci tapi terkena najis. Dan najis yang terkena itu tidak boleh disucikan. Itu juga boleh jadi haram disebabkan oleh sifatnya yang kotor dan jijik. Yang ketiga, benda suci terkena najis tapi boleh disucikan. Tapi ialah sanggup ke nak makan semula benda yang dah terkena najis walaupun dah disucikan. Okay, itu adalah sifatnya yang kotor dan jijik lah. Yang ketiga, perolehan tidak sah melalui rasuah, judi, riba, mencuri dan sebagainya. Yang keempat, pengendalian, iaitu meliputi aspek kebersihan, pemprosesan makanan, masakan, hidangan dan penyimpanan yang tidak mengikut hukum syarak. Simpan daging ayam sama peti dengan daging babi. So itu perkara-perkara yang terletak di bawah pengendalian, yang mana ia boleh jadi sebab sesuatu benda itu menjadi haram. Okay? Jadi apa yang berkait dengan perkara haram ialah kaedah penyembelihan dalam Islam. Penyembelihan hendaklah dilakukan oleh orang Islam yang sempurna akal dan mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sembelihan. Yang kedua,
haiwan yang hendak disembelih mestilah haiwan yang halal dimakan. Walaupun kata sembelihan ini adalah syarat halal bagi sesuatu binatang yang hendak dimakan, tidaklah bermaksud kalau babi ataupun anjing itu kita sembelih kita boleh makan. Tidak. Haiwan yang hendak disembelih mestilah haiwan yang halal dimakan. Hendaklah haiwan itu masih hidup dalam keadaan biasa. Hayatun mustaqirah. Masih hidup. Bukannya haiwan yang dah dilanggar lembu, contohnya lembu yang telah dilanggar, dah mati baru nak sembelih. Tak jadilah. Kalau masih lagi hidup, maka kalau sembelih, insya-Allah boleh lagi dimakan lah. Kemudian keempat, hendaklah memutuskan halkum, saluran pernafasan, marih, saluran makanan minuman, dan berlakunya pendarahan dan wajdain. Maknanya kena putuskan halkum lah, kena urat dia tu kena betul. Okey. Yang kelima, hendaklah membaca bismillah sewaktu melakukan sembelihan, dan alat menyembelih kena tajam dan bukannya alat tu terdiri daripada tulang, kuku dan gigi. Itu adalah kaedah penyembelihan dalam Islam. Dan rakaman yang seterusnya adalah berkaitan dengan kelas makanan syubhah.